Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi majlis ilmu di perkarangan Masjid Jami' Asri Hasanil Bulkiyah, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah untuk kita melihat, mengambil yang terbaik insya-Allah yang mampu kita lakukan daripada muka surat 495 pada hari ini. Kita akan bersama-sama pada hari ini insya-Allah daripada surah Az-Zukhruf, iaitu ayat 74 sehingga ayat 89. Muka surat 495. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf sekarang ni, diminta insya-Allah kalau boleh untuk membuka mushaf. Moga-moga kita dapat manfaat yang terbaik daripada apa yang akan kita lakukan pada pagi ini insya-Allah. Hari ini 21 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 5 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 insya-Allah. Jadi insya-Allah buka muka surat 495 insya-Allah. Jadi hari ini kita akan baca daripada ayat 74 sehingga ayat 89. Dan untuk pengetahuan, insya-Allah hari ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Az-Zukhruf. Selepas ni kita akan masuk kepada surah yang lain, surah yang baru insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Sadaqallahul azim. Itu adalah 3 ayat yang saya bacakan daripada muka surat ini, muka surat 495 pada pagi ini. Iaitu apakah penceritaan kita pada muka surat yang terakhir daripada surah Zukhruf ini, ialah yang pertamanya, sebelum daripada ni kita telah melihat Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan apa yang diperolehi, nikmat-nikmat yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Sekarang bila kita masuk muka surat ni, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan pula kepada kita, iaitu azab yang diterima, yang akan dikenakan kepada orang-orang yang kafir, ataupun dipanggil di dalam surah ini, dalam muka surat ini dipanggil sebagai mujrim. Mujrim ni ialah artinya orang yang bersalah, orang yang melakukan crime, melakukan jenayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang kafir ini dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan jenayah. Bagi kita pada hari ini, kita merasai tak merasai bahawa orang yang tidak beriman itu tidak bersalah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sifat mereka, iaitu orang yang kafir ni, orang yang tidak beriman ni, sebenarnya mereka telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala panggil mereka mujrim. Bukan kita pandai-pandai kita nak panggil mereka ni mujrim, orang bersalah, orang jahat, orang yang melakukan kriminal. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka. Semua ahli tafsir, kebanyakan majoriti ahli tafsir mengatakan bahawa mujrim di sini adalah al-kafir. Jadi orang-orang yang mujrim sini iaitu orang-orang kafir, sama ada tafsir Jalalain ke, sama ada tafsir Al-Wasit ke, dan juga lain tafsir mengatakan bahawa mereka ini dinamakan sebagai mujrim kerana kekafiran mereka itu. Jadi insya-Allah kita insya-Allah minta pertolongan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah, daripada kita ni termasuk dari golongan orang-orang yang mujrim ini ataupun orang-orang yang kafir ini. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Iaitu innal mujrimin fi azabi jahannam khalidun. Mereka ini akan berada di neraka jahanam, dan kemudian mereka itu bukan hanya berada di neraka jahanam, tapi mereka akan kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya di dalam ni. Itulah satu benda yang paling kita takut. Kita takut bahawa kita ini, walaupun kita kata kita ni beriman, kita ni bukan mujrim, tak, kadang-kadang juga kita takut. Kadang-kadang kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak tahu.
Jadi sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ni menjauhkan diri kita daripada syirik-syirik yang kita tidak tahu. Kemudian seterusnya, apa Allah Ta'ala sebutkan? Apakah azab yang dikenakan kepada mereka? Allah Ta'ala kata la yufattar anhum, la yufattaru anhum. Yufattaru maknanya diringankan. Mereka tidak diringankan daripada azab tu. Orang-orang kafir yang masuk neraka itu tidak diringankan. Yufattar ni daripada perkataan yang kalau kita sebutlah, biasanya kadang-kadang ada orang sebut futur. Futur ni maknanya lemah semangat. Futur ni artinya lah sebagaimana orang Arab dia kata fataratil humma. Humma ni demam. Jadi apabila seorang tu demam, kemudian dia reda daripada demam dia tu, dia dah sihat daripada demam dia tu, maka dikatakan fataratil humma, maka demam dia telah reda. Jadi begitulah fatarat ni. Jadi fatarat ni artinya lah, ataupun futur ni artinya lah apabila dia tu reda, dia tu rendah, dia tu ringan. Kalau orang tu kalau bekerja kan, kalau bekerja tu kuat, tiba-tiba dia rasa lemah semangat. Dia jadi itu dipanggil futur juga, futur. Dalam hadis Nabi SAW kata, ala inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Nabi SAW kata setiap amalan tu dia ada syirrah, iaitu dia ada kemuncaknya, dan dia ada fatrah. Fatrah ni maknanya ringan, ataupun fatrah ni maknanya slow down, tak semangat dan sebagainya. Jadi Allah SWT gunakan perkataan ni la yufattaru, maknanya tak ringan langsung azab tu daripada mereka. Tak adalah diharapkan pun hari ni ke hari Jumaat ke hari apa ke, tak ada kan. Mereka ni tidak diringankan daripada azab. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi apa tu, iaitu wahum fihi mublisun. Mublisun ini daripada perkataan ablasa. Ablasa dalam bahasa Arabnya, ablasa ni iaitu apabila seorang tu, bila dia ni tidak bercakap, sakata anil kalam, disebabkan apa, dan kemudian tu dia berada dalam keadaan yang sangat sedih. Dia tak bercakap dalam keadaan sedih. Mula-mula dia ni banyak bercakap, tiba-tiba ablasa. Jadi ablasa ni mublisun ini iaitu seorang yang putus asa, yang terdiam, yang menderita dengan satu keadaan tu. Jadi Allah SWT sebut ini ialah menceritakan tentang sifat sifat orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka ni, iaitu orang-orang kafir ni, orang mujrim ini. Mereka ini dahlah la yufattar, kemudian mereka ni mublisun pula tu, iaitu terdiam, terderita dengan keadaan mereka itu. Wa ma zalamnahum. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah Allah Ta'ala ni zalim pada mereka dengan masukkan mereka ke dalam neraka? Tak. Bukan Allah Ta'ala menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Padahal dunia ni, di atas dunia ni kan, bukan kan Allah SWT dah beri kepada kita kan peluang kepada kita. Allah dah hantar Rasul. Allah tak biarkan kita macam tu saja. Dia tunjukkan kita semua kan. Ada macam-macam ada Rasul. Kalau kita pada hari ini kan, ada kelas agama, ada radio Islam, ada macam-macam sekali Islam kan, yang boleh didengari, yang boleh kita tahu kan, mana benar dan juga mana salah. Tiba-tiba orang tak nak belajar, tiba-tiba orang tak nak mendatangi, tiba-tiba orang tak nak baca yang baik-baik. Dia baca benda-benda yang mengaruk, yang merapu, yang entah apa kan dalam internet dan sebagainya, tapi dia tak baca benda-benda yang baik kan. Sedangkan banyak sangat benda-benda baik. Jadi adakah Allah Ta'ala yang salah? Adakah Allah Ta'ala yang tidak memberi peluang kepada mereka? Tak. Sebab itulah Allah Ta'ala kata mereka ni layak masuk neraka pada hari kiamat nanti. Bukan Allah Ta'ala menzalimi mereka. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Tapi mereka lah yang zalim. Kemudian wanadau ya Malik. Selepas daripada mereka dah masuk neraka ni, wanadau, mereka pun menyerulah. Siapa yang menyeru? Iaitu ahli neraka tadi tu, orang-orang mujrim tadi tu. Mereka menyeru, memanggil siapa? Ya Malik. Dalam kebanyakan tafsir dia kata ya Malik sini ialah ketua yang menjaga neraka tu, ataupun secara umumnya ialah yang penjaga malaikat yang menjaga neraka tu. Mereka ni panggil, wahai malaikat yang menjaga, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka kata apa kan? Liyaqdi, lam situ ialah nama dia ialah lam al-amru, nama dia lam situ adalah lamul amru, lamul ataupun lamud doa. Lam doa minta iaitu ya Allah mintalah itu wahai malaikat mintalah kepada Tuhan kamu ni supaya liyaqdiya ini lam tu adalah lamu ad-doa. Yaqdiya tu maknanya apa? Itu al-halak minal qada. Qada ni makna al-halak. Kalau orang main orang main gusti tu, dia kan ada kan, dia panggil al-qada tu kan. Al-qada tu bila maknanya KO. KO tu maknanya matilah, habis mati ataupun dekat-dekat nak mati kan. Al-halak tu. Jadi liyaqdiya, apa yang mereka minta daripada malaikat tu, wahai malaikat, tolonglah minta Tuhan kamu ni matikan kami ni. Sebab apa? Mereka dah tak tahan dengan azab tu. Adakah mereka akan dimatikan di dalam neraka ni? Tidak kan. Apa dikatakan oleh malaikat? Malaikat kata
Malaikat kata kepada mereka, qala innakum makithun. Kamu akan berada di situ. Berada, makithun erti apa? Hidup tak akan mati. Berada di situ dan hidup dan tak akan kamu mati di situ. Sebab kalau mati, sebab apa mereka minta mati? Kalau mati habislah kan. Macam orang sekarang kan, pada hari ni kan bila Covid ni banyak sekali kan yang bunuh diri kan. Sekarang ni di tempat-tempat yang tertentu kan, di atas dunia ni lah kan. Di tempat kita pun kadang-kadang tu kan, bukan di tempat kita, maknanya di tempat bukan di sinilah, tapi di sini memang alhamdulillah tak ada kan. Tapi di setengah-setengah negara jiran ramai kan yang telah bunuh diri. Kenapa? Kerana hutang, kerana ni dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita kan, nak beritahu kepada kita kan, bahawa orang kafir ni di hari akhirat ni mereka minta supaya mereka ni mati. Kenapa? Kerana biasanya orang mati ni tak ada apa. Jadi mereka ingat ini dunia ke? Ini akhirat. Akhirat ni tak ada mati lagi. Nak mati di dunia dulu. Bila hutang banyak, bila berserabut, bila apa-apa nak kena hukum, dah mereka mati. Ada orang Covid mati dalam hospital. Dalam hospital bunuh diri. Kenapa bunuh diri kan? Kerana tak tahan dengan pesakit Covid. Jadi macam-macam manusia ni kan. Jadi di akhirat tak mungkin berlaku. Mereka ingat sama di akhirat ni. Tak ada. Mereka tak mati. Jadi malaikat tu berkata, makithun, kamu duduklah dalam tu dengan seksa kamu kan. Dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kamu. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin. Allah Taala kemudian cerita pada ayat 78 ini, iaitu alasan apa? Iaitu kenapa mereka ini tidak dimatikan. Apa? Iaitu semasa di dunia dulu, kami telah bawa datang kepada kamu bil haqqi. Ji'nakum bil haqqi, kami bawa datang kepada kamu dengan kebenaran. Iaitu apa? Rasul-rasul tu datang. Rasul-rasul tu datang ceritakan ini. Penat Rasul tu kan, 13 tahun di Mekah tu kan, ceritakan kepada orang Quraisy ni kan. Dan sebab itulah di atas dunia sekarang ni pun pendakwah, penyampai Islam jangan penat kena beritahu supaya apa, ini akan menjadi alasan kepada manusia ni kan, menjadi alasan sampaikan Islam kepada semua manusia kan. Jangan berpenat. Penat pun tak apa, Rasul kita lebih penat lagi. Jadi maknanya kita ni kena sampaikan sekadar yang kita mampulah kan, dengan apa cara yang kita mampulah. Ada orang tak boleh bercakap, jangan bercakap, menulis. Ada orang tak boleh menulis, sebab apa tak boleh menulis? Dengan perwatakan, dengan petunjuk kuduah, dengan tunjukkan contoh-contoh yang baik. Banyak cara kan, insya-Allah yang boleh buat kan. Yang penting hati kita, sanubari kita sentiasa membuat-buat kan. Maknanya nak buat benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, telah datang kepada kamu semua. Dulu Nabi datang, sekarang pada hari ini ada pendakwah datang bil haqqi walakin aksarukum lil haqqi karihun. Tapi apa jadi? Dulu masa di dunia, kamu ni majoriti kamu, Allah Taala kata aksarukum. Kebanyakan daripada kamu ni kan apa? Benci, karihun benci kepada apa-apa yang benar ni. Kalau nak bercakap agama, benci. Kalau nak cerita pasal Islam, benci. Kalau nak cerita pasal Allah, benci. Nak cerita pasal Nabi, benci. Macam semua benci. Yang tak bencinya, benda-benda yang menyukakan. Makanan suka, kenderaan yang mewah suka. Tak salah, saya tak cerita bukan salahnya kenderaan mewah, rumah mewah dan sebagainya. Tapi nak ceritanya, bila dia benci agama kalau suka ni, alhamdulillah kan. Tapi maksudnya suka benda-benda keduniaan sahaja dan benci kepada benda-benda agama. Jadi bila benci benda agama ni, ingatlah kan, inilah dia Allah Taala sebutkan siap-siap dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Jadi laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Abramu amron fa inna mubrimun. Dalam ayat ni abramu, Allah Taala gunakan perkataan ibram. Ibram ini artinya ialah apabila seseorang itu memutuskan satu benda dan bersungguh-sungguh. Itqan fi kulli syai', yang dikata itqam wa ihkam, bersungguh-sungguh memutuskan satu-satu benda. Itu nama dia ibram. Jadi mereka ni telah memutuskan satu benda. Setengah ahli tafsir kata ayat ini menceritakan tentang walaupun dia ini makiyah, dia kata, tapi ada ayat madaniyah. Itu ceritakan bahawa keputusan yang nak dibuat oleh orang-orang kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memutuskan satu benda. Mereka ingat bila mereka putuskan satu benda ni, kerana tempat mereka tu rahsia, tempat mereka putuskan tu, lalu Muhammad dan juga ni pengikut-pengikutnya tak tahu apa yang mereka putuskan. Sebab itulah mereka kata mereka ni ialah abramu. Jadi abramu amran fa inna mubrimun. Mereka tak tahu Allah juga mubrim, Allah juga ada keputusan dia. Jadi sebab itulah dalam setengah ayat tu kita baca kan, Allah SWT sebutkan iaitu apa dia? Allah SWT sebut kata mereka ini melakukan tipu daya kan. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka ingat mereka ni smart sangat
Mereka ingat bila mereka ni buat perancangan, wa makaru, mereka ingat Allah Ta'ala tak ada perancangan dia. Allah Ta'ala ada perancangan dia kan. Tetapi mungkin berlaku macam ni, berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa makaru makran, wa makaru makran wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Dan banyak lagi kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ayat-ayat yang sebut pasal makar. Allah sebut pakai abromu di sini. Kemudian Allah Ta'ala kata am yahsabuna, adakah mereka ingat adakah mereka sangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, adakah mereka ingat kami ni tak dengar ke rahsia-rahsia mereka kalau mereka ni berbisik ataupun mereka ni bercakap perlahan-lahan? Mereka ingat Allah tak dengar ke? Allah Ta'ala kata apa? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan Allah Ta'ala kata rusuluna. Rusuluna di sini maksudnya ialah malaikat-malaikat hafazah tu. Iaitu malaikat-malaikat yang menuliskan tu. Yang kita panggil raqib, yang panggil atibnya. Maknanya dia menulis semua kan. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala memang tahu. Tapi Allah Ta'ala nak buat juga kan, malaikat tu nak tunjukkan bahawa supaya manusia ni rasa menunjukkan. Kalaulah Allah Ta'ala tahu, kemudian Allah Ta'ala ada lagi malaikat yang menulis di situ kan. Jadi adakah mereka fikir bahawa Allah Ta'ala tak tahu apa yang mereka buat? Jadi Allah Ta'ala tahu semua apa yang mereka buat ni. Kemudian kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, cara untuk berhujah kan. Beri hujah kepada mereka ni. Supaya benda yang logik kan. Apa dia? Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni wahai Muhammad, kalaulah Allah ni ada anak, maka akulah orang yang pertama sekali yang akan menyembah anak tu. Kalau ada anak, perkataan ni ialah bukan menunjukkan bahawa benda tu betul, tapi nak tunjukkan bahawa perkara ni tak betul. Kalau ada, nescaya aku. Tapi tak ada, sebab itulah aku tak sembah dia, aku tak sembah anak dia. Jadi ini terutamanya kepada orang-orang yang mengatakan Allah tu ada anak, seperti Kristian dan sebagainya, yang mengatakan Trinity, Nabi Isa tu anak Tuhan dan macam-macam lagi. Kalaulah Allah ni ada anak, maka akulah akan sembah anak. Tapi Allah tak ada anak. Subhanallah. Sebab itulah datang selepas daripada Subhana rabbis samawati wal ardi. Maha suci Allah. Allah Ta'ala terus datang bila ada sebut perkataan macam tu, Allah Ta'ala ada anak, kalau ada anak aku maha suci Allah. Allah bersih. Subhana maknanya tanzih, rabbis samawati wal ardi. Dia Tuhan langit, dia Tuhan bumi, kemudian Rabbil Arsy, kemudian dia adalah Tuhan Arash, iaitu yang kita tak nampak kan. Amma yasifun, subhana amma yasifun, dia bersih daripada apa yang kamu, yang mereka semua sifatkan, letakkan gelaran-gelaran, letakkan perkara-perkara yang tak betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fazarhum. Jadi sampailah ke sini, kita dah sampai kepada penghujung surah ini. Jadi setelah daripada perdebatan yang penat ni, apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan? Wahai Muhammad, zarhum. Zarhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan bukan maknanya jangan layan, maksudnya bukan tinggalkan lari, tak. Tapi ni pun dah dekat-dekat dengan nak hijrah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah beri hint-hint kan. Dah lama dah, 10 tahun dah berdakwah kepada mereka. 10 tahun bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu. 10 tahun Nabi SAW berdakwah kan. Tapi mereka makin jahat bahkan nak bunuh Nabi selepas daripada 13 tahun. Kemudian jadi Allah Ta'ala kata sekarang fazarhum yakhudu wa yal'abu. Dalam tafsir jalan lain disebut yakhudu maknanya itu bergeluman di dalam kebatilan mereka. Biarkan mereka bergeluman, biarkan mereka nak bergeluman sangat. Kemudian wa yal'abu ni jalan lain kata ialah bermain-main dengan dunia. Jadi biarkan mereka tu dengan dunia, seronok dengan dunia dan bergeluman dalam kebatilan mereka tu. Kemudian apa Allah Ta'ala kata, hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sehinggalah nanti mereka akan jumpa apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa dia? Dalam kubur dijanjikan, di akhirat akan dijanjikan. Jadi bila sampai nanti waktu yang dijanjikan tu, dia akan jumpalah nanti. Sekarang ni biar dia nak bermain-main, biarkan. Kamu dah sampaikan, tapi kamu jangan berhenti, sampaikan teruskan. Tetapi maknanya jangan sedih kalau mereka ni tidak beriman. Seterusnya Allah Ta'ala kata, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Allah Ta'ala kata dialah iaitu wa huwa allazi fis sama. Dia yang di langit, bukan Allah Ta'ala berada di langit. Tapi maksud sini ulama kata ialah, maksudnya ialah dialah Tuhan di langit. Maksudnya ialah apa? Dia tu Tuhan yang berhak disembah di mana-mana. Maknanya
Di langit pun Allah Ta'ala saja yang berhak disembah. Di bumi pun Allah Ta'ala saja yang berhak disembah. Jadi ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi di bumi dia juga yang layak disembah. Wa huwal hakimul alim. Dia maha hakim dan juga maha tahu. Maha hakim maknanya yang mengetahui hikmah-hikmah, yang mengetahui sebab-sebab dia, yang maha bijaksana dan sebagainya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan juga di bumi. Kemudian wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un. Berapa perkara kat sini? Yang pertamanya Allah nak sebut dalam ayat 85 ni, dalam 85 ni iaitu apa? Tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ardi. Maha suci Allah. Tabarak ni ialah daripada maksud ialah ta'ala. Maksudnya ialah zara khairuh, iaitu banyaknya kurniaannya, banyaklah. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan asal kepada perkataan tabarak ni. Ada yang kata daripada barakah artinya ialah iaitu banyak, kasrah, dan yang keduanya ialah daripada perkataan barakah tu makna sabata wa dama. Sabatan ni makna tetap, maknanya berkekalan. Jadi itu perkataan tak. Jadi dia mengkumi semua sekali, banyak, kekal, semua sekali itu lah. Jadi tabaraka. Jadi bila kata tabarakallah, maknanya banyaknya kegunaan dia, banyaknya kehebatannya, tinggi kehebatannya dan sebagainya. Semua benda tu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabarakallazi lahu. Jadi yang kedua Allah Ta'ala sebut sini, sifatnya adalah dia ni adalah baginya lah milik kerajaan langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, indahu ilmus saah. Perkara yang ketiga ialah dia saja yang mengetahui bila ke hari kiamat ni berlaku. Jadi perkara yang ketiga. Perkara yang keempat ialah wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepadanya kita akan kembali. Kita datang ni sekejap saja kan, muncul sekejap saja daripada perut ibu, lahir, kemudian membesar, jadi remaja, jadi belia, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua, kemudian mati, balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 tahun, 60 tahun, sekejap je dibandingkan dengan berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun, dan kekal selama-lamanya dari akhirat nanti. Jadi Allah SWT sebut terusnya ialah wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Manusia ni atas dunia ni menyembah macam-macam. Menyembah berhala, manusia yang sesat ni, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah yang tak nampak, menyembah matahari, menyembah bulan bintang, menyembah gunung, menyembah api, macam-macam manusia ni kan. Menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, dan macam-macam lagi, menyembah malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini kan, semua-semua yang mereka sembah tu la yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Semua yang mereka sembah tu langsung tidak mampu untuk memberi syafaat kepada mereka. Pada hari akhirat nanti mintalah syafaat kepada semua-semua tu. Adakah dia akan mampu untuk memberi pertolongan kepada mereka tu? Tak ada. Tak ada kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata semua tu bohong, semua tu tak. Kemudian illa sini ada sebutkan sini illa man syahida bil haqqi, kecuali suatu yang syahida bil haqqi, yang menyaksikan dengan kebenaran. Jadi ulama-ulama kata apa maksud kecuali yang menyaksikan kebenaran ni ialah menjadi saksi kepada kebenaran, iaitu apa? Ulama sebut ialah seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu menolak maknanya. Menolak apa? Iaitu apa? Yang tadi tu kata apa yang disembah tu semua tu mengarut, semua tak mampu, semua kan tak ada apa-apa pun yang mereka sembah selain Allah, kecuali lah yang mengakui dengan kebenaran, iaitu seperti Nabi Isa. Maknanya di sini nak katakan bahawa kan Nabi Isa tu taklah seperti patung tu, ada beza sini, tapi dia telah disembah. Disembah tu adalah tak betul, tapi Nabi Isa tu adalah betul. Betul apa? Bukan betul anak Tuhan, tapi betul lah dia tu adalah seorang yang betul, seorang yang baik, seorang yang nabi dan sebagainya. Dia tu betul, tapi penyembah dia tu tak betul, kerana meletakkan label, meletakkan nasab, meletakkan dia ni begini, itu yang tak betul. Jadi sebab itulah maksud sini kan syahidah bil haqqi. Contoh lagi lah seperti Uzair, contoh lagi lah seperti malaikat. Bukan malaikat tu tak betul, bukan Uzair tu tak betul. Jadi semua tu adalah betul, mereka tu betul, tapi mereka tu disembah oleh orang-orang yang menyembahnya. Orang yang menyembah tu tak betul. Kemudian wahum ya'lamun, sedangkan mereka tu tahu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan semua ni? Menciptakan mereka ke, menciptakan Nabi Isa ke, menciptakan siapa?
Allah Subhanahu Wa Taala. Even langit dan bumi, dalam ayat yang lain kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah. Jadi ini dipanggil sebagai, mereka ni setengah ulama manggil ini sebagai, mereka ni percaya kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya bahawa Allah adalah Rabb. Allah ini adalah Tuhan yang menciptakan, yang memberi makan, yang memberi rezeki. Semua tu mereka percaya. Tapi bila diminta mereka ni hanya mempertuhankan, menyembah Allah Ta'ala saja, mereka tak nak. Jadi itulah kepelikan yang berlaku, kontradik yang berlaku kan. Kalau Rabb, mereka nak terima. Kalau ilah, mereka tolak. Jadi sebab itulah ada perbezaan yang sepatutnya kita, insya-Allah, kita boleh belajarlah, kita boleh faham apa beza di antara perkataan Rabb dengan perkataan ilah. Kalau kedua-duanya dalam bahasa Melayu diterjemahkan Tuhan, tapi sebenarnya ilah itu adalah sembahan ataupun yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabb tu ialah apa yang Allah Taala beri kepada kita. Dia adalah Rabb, dia adalah pemberi. Jadi ini semua diakui oleh orang-orang kafir. Mereka mengakui Allah itu adalah Rabb. Sebab mereka tahu kan, patung yang mereka buat depan mereka tu adalah merupakan ciptaan mereka. Mereka yang ukir, mereka yang bina, batu semua kan. Sama jugalah yang dibuat oleh orang kafir pada hari ini. Apa yang mereka sembah tu, batu tu adalah mereka yang buat, kemudian mereka yang sembah. Mereka yang membina perasaan bahawa benda tu ada. Batu tu hidup, batu tu mati. Batu kan, tak boleh buat apa-apa kan. Kalau datang cicak, datang lalat, datang apa ke, semua tak mampu ditolak kan. Jadi kenapa mereka sembah? Sebab inilah satu kontradik yang memang tak patut yang berlaku kan. Jadi Allah SWT kata, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kenapa mereka tak nak beriman? Kenapa mereka berpaling bila dia ajak kan? Ayat yang dua yang terakhir, iaitu wakilihi ya Rab, wakilihi ya Rab, inna haula'i qaumun la yu'minun. Wakilihi ini ialah dikatakan gitu kan, dikata ya Rab ni. Jadi ini adalah periwayatan dikatakan, iaitu disebutkan bahawa riwayat daripada Nabi merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam ungkapan begini, Nabi merayu kepada Allah, ya Rab, inna haula'i qaumun la yu'minun. Mereka, maknanya Nabi ni berkata kepada Allah, ya Allah, mereka tak nak beriman ya Allah, mereka tak nak beriman ya Allah. Jadi apa Allah Ta'ala kata? Ayat yang terakhir dalam surah Zukhruf ni, Allah Ta'ala kata, iaitu fasfah anhum. Fasfah ni bukanlah artinya maknanya memberi kemaafan, tapi fasfah ni artinya a'rid, maknanya a'rid, berpalinglah kamu. Berpaling maknanya jangan hirau, jangan ambil hati, jangan ambil kira, janganlah menyebabkan kamu ni down. A'rid, bukan berpaling lari bukan berpaling lari, tapi berpaling maknanya jangan ambil kira dengan apa yang mereka buat ni. A'rid anhum, itu makna fasfah. Jadi Allah Ta'ala kata, kesimpulan daripada apa yang berlaku dalam dakwah ni, kalau orang tak terima, orang tak beriman, orang tak terima juga apa yang kita beritahu kan, maka kita akan, Allah Ta'ala arahkan kita ni fasfah. Maknanya a'rid anhum wa qul salamun, dan katakanlah salam. Kata salam tu bukan kata kepada mereka assalamualaikum, bukan, tapi kata kul salam ni maksudnya apa kan? Tak apalah, selamat tinggal. Itu maksudnya. Selamat tinggal ni maknanya musalamah, maknanya buat macam a'rid jugalah kan. Salamun, jangan ambil kira lah kan, jangan ni kul salamun fasaufa ya'lamun, nanti mereka tahulah nanti. Ada bacaan dengan fasaufa ta'lamun, nanti kamu tahulah nanti. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, arahan kita ialah 3 perkara kat sini. Fasfah, berkata salam, dan juga beritahu kepada mereka ni, nanti kamu akan tahulah apa yang akan berlaku. Setakat itu saja pagi ni. Alhamdulillah, kita telah menamatkan surah Zukhruf, dan insya-Allah esok kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Ad-Dukhan, insya-Allah. Minta maaf esok tak ada, esok hari Ahad. Jadi kita akan sambung pada hari Isnin, insya-Allah pagi. Jika tidak ada halangan, jika Allah Ta'ala izinkan, kita akan bersama-sama pukul 6 pagi insya-Allah sehingga pukul 6:30 pagi. Setakat itu saja. Muka surat hari ini 495, muka surat akan datang 496 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.